أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu Allahu ilan nasi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahu bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi fir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan keizinannya, alhamdulillah kita dapat meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tentang makna-makna haraf ataupun huruf. Jadi kita menggunakan buku makna-makna huruf ataupun haraf. Jadi dimulakan daripada perkataan yang pertama, iaitu A ataupun hamzah. Hamzah ataupun A. Jadi hamzah di dalam Quran digunakan ada tiga fungsi. Fungsi yang pertama adalah istifham, iaitu untuk menunjukkan pertanyaan. Yang keduanya adalah untuk menyamakan wiyah. Jadi untuk menunjukkan sama ada telah ataupun akan berlaku. Dan yang ketiga adalah kata seru untuk yang dekat ataupun hal. Itu makna hamzah. Kalau kita jumpa hamzah dalam Quran, itulah salah satu daripadanya, iaitu tiga makna. Kemudian kita telah pun pergi kepada huruf ba. Di huruf ba kita pergi minggu lepas, dan maksud ba ni ada Huruf alif, Ustaz. ya. Huruf alif. Oh, alif dulu. Ya. Alif. Huruf alif. Alif ada tiga fungsi dia. Ada 5 fungsi dia. Iaitu fungsi yang pertama adalah meminta pertolongan. Meminta pertolongan ataupun kita panggil lil isti'anah. Istaghasa. Iaitu untuk meminta pertolongan. Kemudian yang keduanya lah lit ta'ajub, iaitu menyatakan keterujaan. Ataupun kata ni wah, terujalah tu. Kemudian yang ketiga menyatakan keluhan ataupun meratapi. Ataupun kita panggil dia lin nada. Lin nudbi.
nudbi, iaitu aduhai. Lin nudbihi, iaitu meratap ataupun keluhan. Inut bahi. Ya. Saya tak tahu tak? Okay. Yang keempat adalah fungsi untuk memisahkan antara dua huruf nun, iaitu lil fasli baina nuna, nun nani, untuk memisahkan antara dua nun. Dan yang kelima adalah fungsi menunjukkan kepada musanna, iaitu menunjuk kepada dua. Musanna itu adalah menunjukkan pada dua. Jadi fungsi dia ada 5. Itulah di antara kelima-limanya adalah fungsi kepada alif di dalam Al-Quran. Jadi hari ini kita akan pergi kepada huruf ba. Huruf ba. Huruf ba ni ada 12 fungsi. Banyak sikit lah. Jadi bila kita jumpa ba tu bukan maknanya dengan saja, tapi ada 12 fungsi. Jadi fungsi yang pertama dia kata adalah, saya buka lah dia punya nota supaya mudah. Ini fungsi huruf ba. Fungsi huruf ba. Fungsi huruf ba ada 12 fungsi sekali. Yang pertama adalah lekatan ataupun isaq, maknanya ilsaqi. Jadi maknanya lekatan, lekat itu maknanya pada ataupun maksudnya dengan. Salah satulah, sama ada maksud pada ataupun dengan adanya lil tu, dengan adanya lam tu, huruf bukan lam, ba. Ba ni membawa maksud dengan ataupun pada. Satu. Yang kedua, menyatakan sebab. Lisababiyah maknanya menyatakan sebab. Jadi ba tu, bi tu menunjukkan disebabkan ataupun dengan sebab. Dan yang ketiga ni sumpah. Bil qasam. Billahi. Itu adalah untuk sumpah. Dan yang keempatnya adalah perantara bantuan, iaitu dengan ataupun dengan. Lil ista'anah. Itu untuk menunjukkan perantaraan bantuan. Kemudian yang kelima, penambahan. Zaidah adalah untuk menegaskan. Tujuan ba tu untuk menegaskan. Bukannya makna dengan ataupun pada, tapi menunjukkan zaidah. Zaidah adalah tambahan untuk menegaskan satu statement. Dan fungsi yang keenam menjadikan fa'il. Fungsinya menjadikan fa'il tersebut memerlukan objek. Litak dia. Untuk tujuan menukar fa'il tu daripada yang tak ada objek kepada yang ada objek. Yang ketujuh, menyatakan sebahagian. Litab'i. Jadi menunjukkan sebahagian. B itu menunjukkan sebahagian, bukannya keseluruhan. Kemudian B juga menunjukkan kebersamaan. Lil musahabah. Iaitu untuk menunjukkan sahabatlah. Iaitu bersama. Dengan atau bersama. Dengan juga, tapi menunjukkan bersahabat. Kemudian yang kesembilannya menunjukkan ruang. Ruang ini adalah zarfiyah, iaitu menunjukkan zaraf. Zarfiyah, iaitu ruang. Zaraf bermakna di ataupun pada. Yang ke-10-nya adalah menunjukkan tukar ganti. Li'iwad, iaitu sebagai ganti ataupun dengan gantian. Kemudian yang ke-12 bermaksud sama makna dengan an. An bermaknanya tentang ataupun dari.
Dan yang ke-12 sama makna dengan ala, atas, ke atas ataupun di atas. Itulah fungsi ba di dalam ayat Quran. Ada 12 ba. Bukan mudah juga lah nak ingat 12. Jadi kita pergi dulu yang pertama. Yang pertama maksudnya fungsi dia sebagai lekatan. Lekatan iaitu melekat. Talil ilsad. Jadi itu menunjukkan lekat macam gam. Gam dia lekat. Dia bermaksud makna. Dengan maksud makna pada ataupun dengan. Jadi di sini diberikan contoh ayat Quran bagi contoh lekatan ini. Jadi ayat Quran ini diambil ayat Quran surah yang ke-2 iaitu ayat 42. Okey. Ada salah? Ada ya? Okeylah, saya startkan sikit. Tolakkan sikit supaya mudah nampak gambar besar. Okey, ayatnya adalah dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah. Dan kamu sembunyikan yang benar itu padahal kamu semua mengetahuinya. Ini ayat ini menegah, menceritakan tentang orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani ini dia mencampur adukkan yang betul dengan yang salah. Jadi jangan buat macam tu. Jadi ayat dia adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala talbisul haqq haqqa bil batil. Jadi ban wa taqtumu haqqa wa antum ta'lamun. Jadi janganlah kamu talbisu mencampur adukkan yang benar, yang hak, maknanya ajaran kitab mereka yang asli, kemudian dengan yang kamu tambah-tambah, kamu katakan itu dari Tuhan. Padahal yang kamu buat itu adalah kamu tambah sendiri yang mana tak ada dalam kitab tu. Tapi oleh kerana kepentingan diri dia, maka ditambahnya. Jadi talbisul haqqa bil batil. Jadi Quran ayat kitab dia tu, Injil, Zabur dan Taurat itu dah ada kebenaran di dalam tu. Tetapi oleh kerana ada kepentingan, dia ubahnya ayat itu jadi bercampurlah antara hak dengan yang batil. Dan kamu sembunyikan yang benar itu padahal kamu mengetahui. Jadi kamu kan tak tahu apa yang kamu buat tu. Mana yang betul, mana yang salah. Tapi kamu campurkan. Supaya dengan pencampuran itu kamu dapat harta lah. Harta yang sedikit. Itu yang kata jangan. Jadi B ni adalah maksudnya pada ataupun dengan. Janganlah kamu jangan campur adukkan yang benar dengan yang salah. Jadi B ni, B yang bawah ni maksudnya boleh jadi dengan, boleh jadi pada. Kalau kita kata pada, janganlah kamu campurkan benda yang benar pada benda yang salah. Atau kemudian sedangkan kamu tahu yang itu adalah salah. Jadi B di sini. Bil di sini maksudnya dengan ataupun pada. Okey. Kemudian ayat yang berikutnya. Ayat yang kedua. Yang bermaksud dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki pada kamu beroleh kemudahan dan tidak menghendaki pada kamu menanggung kesukaran. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi sini yusra, depannya ada bikum. Maknanya pada kamu ataupun dengan kamu. Masih boleh kalau digunakan dengan, tapi di sini dikata pada kamu. Jadi sini
Allah menghendaki pada kamu ataupun bagi kamu adalah kemudahan, yusra. Antara yusra dengan usra ni, dia punya ya dengan ain saja bezanya. Ejaan dia. Baris dia sama. Jadi yusra itu adalah mudah. Kemudian ya ini usra, susah. Jadi Tuhan menghendaki semua hukum yang Tuhan bagi kat kita ni ataupun amalan-amalan yang dia bagi kat kita ni adalah benda yang mudah. Jadi Tuhan menghendaki bagi kamu adalah benda yang mudah. Dan tidak menghendaki bagi kamu adalah yang susah. Jadi Tuhan suka kepada yang mewajibkan pada kita benda yang mudah-mudah, bukan benda yang susah. Jadi itu adalah sifat agama Islam, iaitu dia memudahkan. Begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah ada bersabda bahawa kalau ada pilihan antara dua pilihan, Rasulullah akan pilih yang mana yang paling mudah. Jadi ayat Qurannya ni lah dia. Yuridullahu bikumul yusra. Kalau perlukan maklumat lanjut lagi, boleh buka ayat Quran ni 185. Baqarah 185. Jadi maknanya apa yang kita nak di sini, B di sini adalah pada. B di sini adalah maksudnya pada. Jadi itu adalah maksud yang kedua tadi. Iaitu ini masih lagi maksud yang sama, makna lekatan. Masih pada lekatan lagi. Okey, yang ketiga. Yang ketiga Baqarah juga. 155. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan juga merasai kelaparan. Walanabluwannakum bisyai'in min khawfi wal ju'. Jadi Allah bagi tahu di sini bahawa Tuhan menguji kita. Maknanya setiap orang pasti akan diuji. Jadi jangan kamu fikir kamu boleh masuk surga dan kamu belum diuji. Jadi hidup ini adalah ujian. Jadi jangan takut pada ujian. Tetapi hadapi ujian dengan bertawakal pada Allah. Semoga Allah tolong ujian kita supaya kita berjaya dalam ujian. Jadi ujian ini kadang-kadang membawa kepada neraka. Kalau tak betul gaya, kan kemudian ada bermasukkan surga. Kalau kita berjaya menghadapi ujian tu dengan sabar, dengan berserah diri pada Allah dan sebagainya, insya-Allah balasannya surga. Jadi uji tu je uji. Setiap orang akan diuji. Wala nabluwannakum. Maknanya sungguhnya kami di sini nan. Wala nabluwannakum. Sorry. Ini nun tahqiq. Na-nya na ni. La nablu. Na ni adalah na kami. Ini huruf mudhari'. Jadi na, nun. Kalau alif, kalau misalkan sini kalau hamzah, itu saya lah. Kalau na, kami. Kalau ta, kamu. Kalau ya, cuba cari nombor 5. Ada tak nombor 5 dekat sini? okey. Ada tak nombor 5 dekat bulan ni? Tolong tutup. Tolong tutup dia punya audio supaya tak keluar ke udara. Jadi wala nabluwannakum, nunnya adalah nun kami. Huruf mudhari'. Nun sabdu ni adalah nun taukid. Maknanya pasti. Tuhan dah beritahu kita pasti Tuhan akan uji kita. Sama ada besar ke atau ringan, tu terpulang pada Allah lah. Dan juga terpulang kepada kekuatan orang yang diuji. Dan Tuhan tak akan beri ujian kepada tak akan beri ujian kepada orang yang tak mampu menghadapinya. Maknanya kalau kita dapat satu ujian, maknanya sudah tentu
ujian tu kita mampu menghadapi. Maknanya kita mampu bersabar. Mampu berjaya. Apabila berjaya ujian tu, maka tempatnya syurga. Kalau tak berjaya, Tuhan bagi sedikit ujian dah tak berjaya dah, mana jawapannya akan diseksa. Kerana tak mampu untuk menghadapi ujian yang memang Tuhan tahu kita mampu hadapi. Tapi kita tidak mau menghadapi dia. Ataupun tidak sabar menghadapinya dia, maka balasannya seksa. Jadi wala nabluwannakum, pasti kami akan uji kamu. Bisyai'in, dengan sedikit. B itu dengan. Syai'in, sesuatu. Sesuatu minal khauf, daripada takut, wal ju' dan juga kelaparan. Jadi antara ujian yang Tuhan akan bagi kepada manusia ini adalah perasaan takut kepada musuh dan juga kelaparan, tak cukup makan. Tak cukup makanan. Itu ujian. Sebagaimana yang berlaku di Palestin sekarang ni, ujian itu ada berlaku. Khaufun pun ada, ju' pun ada. Jadi takut pada musuh dengan juga merasa kelaparan. Kita di sini tidak diuji lagi dengan ujian kelaparan ni. Kalau kita diuji, jadi maknanya kita kena bersabar. Kena redha dengan ujian Allah. Barulah pertolongan itu datang. Tapi kalau kita dah asyik, nak merepek je, nak tak puas hati, apalah itulah inilah, orang lain tu banyak lagi, kenapa tak susah macam kita. Kita ni makanan pun tak ada dan sebagainya. Kalau itu yang kita jawab ataupun kita tak sabar, maka balasannya adalah seksa. Jadi oleh kerana itu, janganlah kita terseksa kerana tidak bersabar di dalam menghadapi ujian. Tapi ujian ini pasti akan ada. Khauf dengan ju'. Ini pasti akan datang. Sebab Tuhan dah kata, la nabluwannakum. Maknanya pasti aku akan uji kamu. Jadi yang lagi kuat imannya, lagi tinggi ujian dia, lagi susah dia punya ujian. Mana yang tak kuat iman, Tuhan bagi ujian yang ringan. Kalau yang ringan itu pun tak mau juga, tak mampu juga, maknanya kamu tidak berusaha menghadapi ataupun berusaha mengikut apa yang Allah plan untuk kamu. Sebab kita ni Allah yang plan. Jadi segala benda yang berlaku itu sudah ditakdirkan. Jadi kalau kita tidak bersabar menghadapi ujian, bermakna kita tak reda dengan takdir Allah. Tak reda dengan takdir Allah itu adalah satu benda yang merugikan ataupun akan berakhir dengan seksa. Kemudian bagi maksud yang sama juga pada ayat 196 surah Baqarah tentang maksud dia, maksud yang pertama tadi, iaitu maksud lekatan ataupun pada ataupun dengan. Jadi ayat ni ayat Baqarah juga. Maka siapa di antara kamu sakit atau padanya sesuatu yang menyakiti di kepala, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah. Ini Baqarah 196. Faman kana minkum maridan, dan siapa yang sakit atau padanya sesuatu yang menyakiti, maridan atau bihi, bihi menunjukkan dia punya lekatan ataupun pada, bihi azan min ra'sihi wa fidyah, maka hendaklah dia bayar fidyah. Jadi siapa yang sakit atau padanya sesuatu yang menyakitkan di kepala, ini sakit kepala, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah. Ini kes apa ni? Ya, ini kena tengok ayat dia. Jadi kita buka dari siap ayat dia. Surah Baqarah 196. Baqarah.
Baqarah 196. Ini ayat dia. Yang baca ayat itu tadi saja, yang potongan itu saja boleh jadi kita tak faham maksud dia. Jadi kita tengok ayat dia yang lengkapnya supaya kita dapat makna dia apa. Jadi ini ayat dia. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Maksud dia mengikut tafsir kompleks King Fahad. Ini buku ataupun tafsir yang terbarulah, yang terdiri daripada pakar-pakar bahasa Arab di King Fahad di Madinah, di Mekah, memberikan makna yang paling ringkaslah, paling lengkap, tapi dia tidak banyak macam tafsir Ibn Katsir itu banyak dia punya uraian dia. Yang ini dia ambil yang penting-penting dia. Jadi maksud ayat 196 ni adalah dan disempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Jadi kita nak buat umrah, nak buat haji kerenalah mesti kerana Allah. Jika kamu terkepung, maknanya dia pergi dalam musim dalam peperangan ke, atau dalam ada keadaan tak berapa selamat dan sebagainya. Dan jika kamu terkepung, iaitu terkepung oleh musuh, ataupun kerana bukan terkepung tapi kerana sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapati. Jika sekiranya mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepala kamu sebelum korban sampai ke tempat penyembelihan. Jadi ini hukum jika sekiranya kita nak pergi haji ataupun nak pergi umrah, tapi tak boleh terus. Sebab polis tak bagi ke, atau sebab masalah kenderaan rosak ke, atau masalah kita sendiri yang sakit ke, maka Tuhan kata jika kamu terkepung, sama ada sakit ataupun terkepung oleh musuh, maka sembelihlah korban. Maknanya kamu dah berniat umrah ataupun haji tapi tak boleh nak buat, maka kamu kena korbankan binatang penyembelihan.
di tempat penyembelihan. Maknanya sebelum sembelihlah korban yang mudah didapati. Jadi binatang yang perlu dikorbankan ini binatang yang kita panggil binatang peliharaan. Bukannya binatang bertaliah, tapi yang peliharaan. Dan janganlah kamu mencukur kepalamu. Jadi kamu boleh berkorban, boleh sembelih kambing ke, unta ke atau apa saja yang seumpama dengannya, tapi kamu jangan mencukur kepala kamu. Maknanya jangan tahlul lah. Sebelum korban sampai ke tempat penyembelihan. Jadi sebelum sampai ke tempat penyembelihan korban tu ataupun belum dikorbankan, maka jangan kamu mencukur rambut kamu. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada yang gangguan di kepalanya, lalu ia mencukur. Jadi dia oleh kerana terlalu barangkali ada di kepala dia perkara yang menyakitkan, yang gatal sangat ke terpaksa juga dia garu dan garuan tu dia akan gugur rambut semua. Itu dianggap sebagai dia bercukur. Jadi sekiranya ada benda yang mengganggu di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajib atasnya berfidyah. Kalau sekiranya dia sakit kat kepala dia atau sebab-sebab lain menyebabkan dia terpaksa cukur, maka dia boleh bercukur tetapi wajib atasnya berfidyah. Fidyah ni maknanya bayar ganti rugi lah. Bayar kerana kewajipan dalam perkara yang seperti ini. Iaitu berfidyah, macam mana cara fidyahnya? Iaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Jadi fidyah tu boleh dalam bentuk berpuasa atau bersedekah ataupun berkorban. Jadi ayat ni atau. Kalau atau ni maknanya kita boleh pilih mana-mana yang kita suka. Boleh puasa, boleh sedekah, boleh korban. Sebab atau. Bukan mesti berpuasa. Kalau tak boleh puasa, barulah sedekah. Kalau sedekah, tidak. Maknanya ini atau pilihan. Apabila kamu telah merasa aman, maknanya apabila musuh dah tak ada, penyakit dah sembuh dan sebagainya, apabila kamu merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, dalam bulan haji, ini adalah haji tamattu' nama dia. Iaitu apabila kamu telah merasa aman, bagi siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji, dia buat umrah dulu sebelum haji. Itu haji tamattu' dalam bulan haji. Wajiblah dia menyembelih korban yang mudah didapati. Jadi kalau dia nak buat haji tamattu', maka dia kena bayar dah. Tapi kalau haji, dia ada 3 haji. Satu haji tamattu', satu lagi haji apa? Dia ada 2, ada 3. Haji, ada siapa ingat? Haji ifrad. Ifrad lagi satu. Ifrad, haji Haji tamattu'. Tamattu'. Haji kiran. Haji kiran. Haji ifrad. Jadi kalau kita buat haji ifrad, jadi tak payah bayar dam. Tetapi kena lama di dalam dalam keadaan ihram. Itu yang payah nak jaga tu. Sebab bila kita ihram ni banyak dia punya larang dia. Jadi kalau kerana tak sanggup lantam barang, maka kita buat umrah dulu baru buat haji. Itu kena bayar dam, iaitu sama ada 1 ekor kambing ke ataupun 1/7 lembu ke atau seumpamanya lah. Maka wajiblah ia korban yang dapati dengan mudah. Tetapi jika dia tak temukan binatang korban ataupun tidak mampu, dia tak jumpa, dia cari kambing tak jumpa, ataupun dia jumpa kambing tapi tak mampu nak beli sebab harga dia melambung. Itu biasalah musim haji semuanya melambung belaka. Jadi tak mampu. Dia betul-betul tak mampu. Bukan dia sayang duit. Dia betul-betul tak mampu. Maka wajiblah berpuasa 3 hari dalam musim haji. Jadi kalau dia tak mampu betul ataupun dia tak jumpa binatang nak korban, dah puas dah cari tak jumpa, ataupun memang dia tak ada duit,
Jadi kalau itu keadaannya, maka wajib dia puasa 3 hari di dalam musim haji. Masa haji itu dia kena puasa 3 hari. Dan 7 hari lagi dia kena berpuasa bila pulang ke tanah air dia. Kalau kita ke Malaysia, Malaysia lah. Kalau kita pulang ke Malaysia, kita kena wajib berpuasa. Sebelum habis tahun tu lah. Jangan sampai tahun depan belum puasa lagi. Jadi maknanya dalam tahun yang sama dia kena habiskan 7 hari itu. Di 3 hari di Mekah dan 7 hari adalah di rumah dia. Itulah 10 hari yang sempurna. Maknanya dia kena puasa 10 hari sempurna. Tetapi 3 hari di Mekah dan 7 hari di rumah dia, di kampung dia. Demikian itulah kewajipan membayar fidyah. Itulah fidyah dia bagi orang yang berkeluarga tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Bagi orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Jadi 7 hari apabila pulang kepada tempat rumah dia. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajipan membayar fidyah bagi orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Kalau orang yang ada di Masjidil Haram, lain pula. Dalam Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahawa Allah sangat keras seksaannya. Maknanya kalau kita tak buat yang itu, Tuhan beritahu bahawa Allah sangat keras seksaannya. Jadi bukan main-main. Bukan main-main. Tapi ini benda yang wajib. Apabila kenakalan ini maknanya Allah sangat keras seksaannya. Maknanya wajib. Wajib dibuat. Jadi yang dimaksudkan dengan korban di sini ialah menyembelih binatang korban sebagai pengganti kerja wajib haji yang ditinggalkan. Atau sebagai denda kerana melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya dalam ibadah haji. Mencukur kepala adalah salah satu daripada pekerjaan wajib haji dalam haji sebagai tanda selesai ihram. Jadi mencukur kepala itu hanya satu je boleh. Iaitu apabila kita dah habis dah buat kerja haji, maka nak tandakan kita dah habis kerja haji, maka kena mencukur rambut kepala. Cukur tu banyak pandangan lah. Ada kata cukur semua sekali, ada kata buang 3 helai dan sebagainya, macam-macam lah. Tapi yang lebih afdalnya, yang lebih bagusnya mengikut sunnah, dia cukur kepala, bukan gunting, bukan potong, dia cukur. Cukur rambut tu adalah mencukur kepala, itu adalah ikut sunnah. Jadi ikut sunnah lah adalah cara yang terbaik. Tetapi selagi belum habis kerja haji, tak boleh cukur kepala. Malah rambut pun tak boleh digugurkan. Kalau dia ataupun dia sendiri yang gugur, itu tak ada masalah lah. Tapi kalau kita saja garu kepala nak bagi dia nak hilangkan gatal tu, maka kalau tercabut, maka dia kena bayar dah. Jadi kembali kepada kita punya perbincangan, iaitu ayat ini tadi. Faman lam yajid, bukan itu, apa tadi? Faman kana minkum maridan, jika sekiranya di antara kamu ada yang sakit, atau bihi, padanya. Ini bi ni. Bi ni maksud pada, padanya. Padanya azan. Azan ni makna gangguan. Min raksihi, di kepalanya. Jadi kalau sekiranya ada gangguan di kepala dia, maknanya sakit sangat ataupun gatal sangat, tak boleh tahan, dia terpaksa garu juga ataupun dia terpaksa cukur, maka kalau dia cukur kepala dia waktu dia masih lagi ihram, belum selesai haji, fidyatun, kena bayar fidyah. Fidyah dia macam mana? Min siyamin, dia kena puasa, au sadaqatin, atau dia beri sedekah. Sedekah beri makan orang miskin. Iaitu berapa orang miskin? Tak silap saya 60 orang tu. 60 orang miskin. Au nusuk, ataupun berkorban. Sama dia puasa
puasa iaitu 3 hari dan 7 hari, ataupun dia bersedekah berberi makan 60 orang miskin, ataupun nusuk, ataupun dia menyembelih korban. Jadi kita boleh pilih salah satu lah. Yang mana kita mampu. Kemudian inilah ayat berikutnya lah. Ini tentang haji tadi yang kita cerita. Yang kita nak ambil tadi adalah tentang bihi. Bihi. Kalau ayat tu bihi adalah padanya. Padanya tu adalah maksud lekat. Lekat. Jadi kita kembali kepada kita punya data. Yang ke berapa tadi? Yang 196. Yang ini. Yang ini 196. Jadi ini ada ayat ayat sebutan ini ya, sikit sangat kita payah dapat makna. Apabila kita baca keseluruhannya, kita faham bahawa yang kena fidyah tu kalau sekiranya dia sakit ataupun dia masalah kepala dia tak tahan, jadi menyebabkan dia terpaksa cukur ataupun terpaksa menggugurkan beberapa helai rambut, maka hukumnya dia kena fidyah. Fidyah itu adalah dengan puasa, dengan beri makan, ataupun dengan yang ketiga adalah dengan apa dia yang kita bincang tadi. Ada 3. Puasa, beri makan dan juga menyembelih. Jadi salah satu daripadanya. Tapi biasa orang ramai buat menyembelih. Menyembelih itu mudah. Ada duit, bayar je, lebih kurang. Kalau dulu 300 ya, 300 rial. Tapi kalau sekarang ni dah tentu lebih lah. Sebab orang bertambah ramai, bilangan orang yang memerlukan ramai, jadi naiklah harga dia. Jadi itu masalah lain lah. Tapi maknanya fidyah. Fidyah tu ada 3 cara. Sebagaimana yang kita bincangkan tadi. Jadi di sini B di sini. B di sini adalah maksud padanya bihi. Au bihi azan. Atau padanya sakit. Maka di kepala. Maka wajiblah di fidyah. Fidyah tu adalah bayar dam. Kemudian maksud yang sama juga pada ayat Baqarah lagi, ayat 229. 229 adalah talak. Ini bukan dengan talak. Talak yang boleh dirujuk kembali. Itu hanya 2 kali. At-talaku marratan. Jadi talak itu ada 2 kali. 2 kali itu maknanya dia boleh rujuk lagi. Kali ketiga, kalau dia lepaskan talak kali ketiga, maka dia tak boleh rujuk dah. Walaupun dah beredah, walaupun sebelum edah, dia tak boleh rujuk. Sebab dia sudah talak lebih daripada 2 kali. Sebab Tuhan katakan, at-talaku marratan. Mana talak itu, suami menceraikan isteri itu hanya boleh 2 kali. Kali yang pertama, kali yang kedua, kali yang ketiga, kalau dia tertalak juga, maka dia tak boleh nak rujuk. Jadi talak ni maksudnya cerai yang boleh rujuk. Cerai yang boleh dirujuk. Itu aja hanya 2 kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan juga memegang terus isterinya dengan cara yang sepatutnya atau melepaskannya, menceraikannya dengan cara yang baik. Jadi maknanya kalau dah sampai dalam masa talak maratai ni, talak yang 2 ni, kalau dia cerai, maknanya dia boleh kembali. Tapi syaratnya sebelum habis edah. Jadi sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya, ataupun maknanya dia rujuk, maknanya dia kembali kepada isteri dia, ataupun dengan dia terus menceraikannya dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan dengan cara sepatutnya. Di sini ada 2 B di sini. Satu dia kata fa'amsikum bil ma'ruf au tasri bil ihsan. Jadi satu B ni adalah ma'ruf. Bil ma'ruf yang ini dengan cara yang sepatutnya, dengan cara yang secantik-cantiknya, dengan cara yang paling bermaruah.
bil ma'ruf atau tasrihun bi ihsan, atau melepaskan dengan cara yang terbaik. Kalau nak sambung dengan cara yang baik. Kalau nak cerai dengan cara yang terbaik. Tak adalah memburuk-burukkan antara satu sama lain. Maknanya orang yang bercerai ni, dia biasa dia nak keji, nak tutup orang kata, nak kata dan sebagainya. Cara itu tak betul. Yang betul ni macam mana? Kalau cerai, kalau pegang, kalau kembali, bi'amsik bil ma'ruf. Dengan cara yang tercantik, dengan cara yang paling berhemah. Ataupun tasrihu, ataupun lepaskan. Lepaskan maknanya tak kembalilah. Tidak rujuk balik. Pun dengan cara yang baik. Pun dengan cara yang baik. Jadi kalau sekiranya dikenakan pulang mas kahwin, dia pulang dengan baik. Jangan disimpan, tak nak bagi dan sebagainya, sebab maksudnya tasrihu bil ihsan. Jadi walaupun dah bercerai, kamu kena buat dengan cara yang sebaik-baiknya. Itulah ajaran Islam. Kalau kamu kembali, itu lagi baik. Kalau kamu berpisah, itu kena cara yang terbaik. Kan dengan cara bergaduh, dengan cara mengutuk, dan cara kata-kata dan sebagainya. Bukan. Atau menceritakan pada orang lain keburukan dia punya suami dia, atau suami itu mencerita keburukan pada orang lain tentang isteri dia apabila dia dah cerai. Tak boleh. Itu bukan dengan cara ihsan. Jadi B di sini adalah maksud dengan ataupun pada. Dengan ma'ruf atau juga dengan ihsan. Ma'ruf dengan ihsan ni kata macam mana? Lebih kurang makna sama, tetapi Al-Quran bermakna ada bezanya. Ada bezanya. Ini ma'ruf ni, ma'rufnya lebih baik. Ini yang terbaik, ma'ruf, sangat baik. Sangat baik ni maknanya maksimum baiklah. Bi ihsan ni adalah benda yang kena mungkin saya tak boleh lagi. Nanti saya carikan dia punya perbezaan dia. Sekarang ni saya tak ingat. Rasa kasih sayang, Ustaz. Dengan kasih sayang pun ada jugalah. Maknanya bukannya dengan kasar lah. Rujuk pun dengan hemah. Dan kalau cerai pun cerai dengan berhemah. Tapi ada makna dia, ada perbezaan dia. Saya tak ingat. Nanti saya carikan insya-Allah. Okey, kemudian contoh yang terakhir, ini bukan ayat Quran ni. Amsaktu bi akhi. Aku memegang dengan tangan saudaraku. Bi akhi, dengan tangan dia. Jadi maksudnya dengan. Amsaktu bi akhi, dengan tangan. Dengan, tak ada tangan di sini. Cuma dikata amsak. Amsak ni biasanya pegang dengan tangan. Tu saya. Bi akhi, bi itu adalah dengan. Tugas ba di sini adalah bi akhi. Jadi habislah maksud kita yang pertama, iaitu lekatan ataupun pada ataupun dengan. Sebanyak berapa contoh tu? Berapa contoh lah? 3, 6, 7. 7 ayat Quran dan 1 bukan ayat Quran. 1, 2, 3, 4, 5. 5 campur 1, 6 lah. Jadi makna ba di dalam Al-Quran. Sejauh ini sebelum kita pergi ke berikutnya, ada perkara berbangkit? Tak ada. Tak ada, kita teruskan maksud yang seterusnya. Seterusnya, nombor 2. Nombor 2. Nombor 2 iaitu lis sababiyah. Lis sababiyah maknanya sebab. Lis sababiyah. Jadi ba di dalam ayat Quran ini membawa maksud sebab. Sababiyah, sebab, kerana.
Jadi ba tu adalah ba huruf, memang huruf jar lah. Tetapi maksud dia adalah apa nama, maksud dia adalah sebab. Sebab. Lisababiyah. Maknanya sebab lah. Jadi maknanya ba ni maknanya sebab. Contohnya macam di sini. Ayat surah An-Nisa 155. 155 dia kata kami laknat mereka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian setia mereka dan mereka kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah. Jadi fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah. Jadi di sini kami laknat. Maknanya Allah melaknatlah dengan sebab. Dengan sebab apa? Bima naqdihim. Kerana dia mencabul. Dengan sebab mereka itu orang-orang kaum musyrik dan orang kafir juga. Dan orang-orang yang tak beriman pada Allah. Mereka itu dilaknat dengan sebab mereka mencabul perjanjian. Dia ada perjanjian dengan Rasulullah tapi dia langgar. Janjinya tak, antara Islam dengan dia tak akan berkelahi, tak akan berperang lah. Tiba-tiba apabila ada orang lain datang nak merosakkan Islam, dia pergi join. Yahudi ni pergi join dengan orang yang nak melawan, nak merosakkan Islam. Sedangkan dia dah berjanji dengan Rasulullah tidak akan berperang dengan Rasulullah dalam tempoh yang tertentu. Jadi di sini B sekali ini bima ni adalah dengan sebab. Sebab apa? Sebab mereka naqdihim. Kerana mereka mencabuli mitsaqahum, janji-janji mereka kepada Rasulullah. Dan mereka juga kufur. Wa kufrihim bi ayatillah. Jadi ada dua sebab mereka itu dilaknat oleh Allah. Yang pertama dia mencabuli perjanjian. Yang kedua dia kufur dan engkar kepada ayat-ayat Allah. Jadi B yang pertama ini adalah dengan sebab mereka mencabul perjanjian. Kemudian lagi satu B itu dia dilaknat kerana mereka kufur. Kufrihim bi ayatillah. Mereka itu kufur kepada ayat-ayat Allah. Ayat Allah yang itu dia tak percaya. Dia tak percaya bahawa ayat itu datang daripada Allah. Kerana dia tak percaya pada Nabi. Nabi tak percaya pada ayat itu ayat Allah. Jadi orang ni adalah dia yang pertama dia kufur. Yang kedua dia engkar. Yang ketiga dia tak patuh pada janji. Dah berjanji setia tapi mereka tak patuh. Jadi dengan sebab itu mereka itu dilaknat. Fabima naqdihim. Iaitu dengan sebab mereka mencabuli perjanjian. Jadi mencabuli perjanjian ini adalah perkara dosa besar. Satu, kalau dah berjanji kita cabul dengan persetujuan kedua belah pihak, itu adalah dosa. Ataupun janji tapi janji palsu. Janji palsu. Maksudnya juga orang yang menjadi saksi pada perjanjian. Dia membohongi. Itu pun adalah termasuk dalam perkara-perkara yang berkait dengan perjanjian adalah dosa besar. Jadi kalau takut dosa besar, jangan janji. Kalau janji, kena tepat. Supaya jangan terlibat dengan dosa. Jadi B di sini adalah maksud dengan. Ataupun ataupun pada. Dengan atau pada. Sebab. Dia katakan sebab. Pak Bima, dengan sebab dia engkar perjanjian dan juga dengan sebab dia kufur kepada ayat. Pada ayat Allah. Jadi lisababiyah. Ba di sini maksudnya sababiyah. Manakala ayat berikutnya, kalau tak ada... Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan.
Ini Ustaz, tak tahulah, pada ayat pertama tadi, An-Nisa 155 tu, tapi yang pertama, Fabima naqsihim tu, Fabima tu betul lah sebab. Ya. Dengan sebab, maka sebab, Ya. dengan sebab dia cabul ke perjanjian tu, Ya. lepas tu wukufrihim dengan ayat. Patut dengan ayat kan, bukan dengan sebab ayat tu. Dengan Pada saya, yang ba nombor 2 tu mungkin dengan menggunakan yang pertama lah, dengan, bukan dengan sebab ayat tu. Rasa saya lah. Wa kufrihim bi ayatillah. Okey. Ba tu rasa saya dengan, rasa lah. Okey. Sebenarnya makna dia tak jauh. Tak jauh, tak jauh lah Ustaz. Ataupun Antara kita ambil sebab, pada asal ayat tu. jadi kalau ikut buku ni lah. Kalau ikut Yalah. ni, ba yang pertama tu dengan ba yang kedua memiliki makna yang sama. Oh. Kalau ikut buku ni, boleh jadi silap, tak ada masalah pun. Okey. Ikut tafsiran penulis buku ini, ba yang pertama ni dengan ba yang kedua ni maknanya sama. Iaitu makna dia adalah makna yang kedua, menyatakan sebab. Tapi kalau kita nak bincang tu boleh. Sebab apa? Dia ada 12 sebab. Dia ada 12 makna. Yalah. Okey lah. Jadi maknanya, makna tu boleh bertukar pun tak ada masalah apa-apa pun. Kalau kita kata sini dengan, ataupun kita kata sini sebab, ataupun kita kata sini apa namanya, ada perkataan yang termasuk dalam 12 tu, dia betul je. Jadi tidaklah spesifik sangatlah. Maknanya ba tu boleh jadi dengan, boleh jadi sebab, boleh jadi sebab yang lain, yang 11 lagi tu, yang 10 lagi tu. Jadi dia adalah penambahan. Boleh jadi dia juga bermakna bantuan dan sebagainya, mengikut keadaan ayat lah. Tapi mengikut penulis buku ni, ba di sini sesuai dengan makna sebab. Yang makna sebab. Saya setuju sebab tak, sebab apa? Yang menjadi penyebab niaga mereka ni, sebab dia dilaknat Allah. So, ada dua sebab lah. Sebab satu dia cabut perjanjian, kedua dia ingkarkan ayat Allah. Jadi itu ada dua sebab mereka dilaknat. Okey, boleh juga ni. Boleh. Boleh kan? Boleh lah. Boleh lah. Okey. Terima kasih. Okey. Okey, kita pergi ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, Maidah 13. Iaitu, maka disebabkan mereka mencabuli perjanjian setia mereka. Masih lagi bab perjanjian. Kami laknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Tidak mahu menerima kebenaran. Jadi, fabima naqdihim mitsaqahum. Maka disebabkan mereka mencabuli perjanjian setia mereka. La'annahum ja'alana qulubihim qasiyah. Maknanya, kerana sebab mereka itu mencabuli perjanjian, tak patuh kepada perjanjian, maka kami laknat mereka. Laknat mereka. Jadi, laknat ini, la'anakum. Kami laknat mereka. Waja'alna, dan kami jadikan qulubuhum. Kami jadikan hati mereka qasiyatun. Iaitu keras membatu. Keras membatu maknanya keras. Macam batulah. Maknanya apa pun kebenaran yang dia bawa, dia tak akan terima. Belum dengar lagi tak terima dah. Kalau dia terdengar je ada kebenaran yang Rasulullah bacakan ayat itu, ditutup telinga dia. Maknanya Tuhan telah keraskan hati mereka. Jadi bila keras hati mereka ni, maknanya ini adalah benda yang besar. Adalah kita pun macam dia juga, disebabkan pencabulan janji, maka dengan sebab cabul janji itu, Tuhan akan laknat satu, yang kedua akan keraskan hati mereka.
Jadi untuk apa balasannya dua balasan Tuhan bagi tahu kat dia. Oleh kerana kamu mungkir janji, maka Tuhan akan beri yang pertama balasan dia la'annahum. La'annahum, pasti kami akan laknat dia. Wa ja'alna qulubuhum, dan kami jadikan hati mereka itu apa dia? Membatu ataupun keras membatu. Jadi ba di sini kerana ataupun sebab. Samalah, kerana dengan sebab itu sama. Jadi sebab dia melanggar perjanjian itulah, maka mereka itu jadi dilaknat Allah, dan juga jadi mereka itu keras hati. Okey, kita sekarang ni ada tak yang melanggar perjanjian Allah? Lalu kita fikir, baik, ada tak kita ni melanggar perjanjian Allah? Apa perjanjian Allah? Apa perjanjian kita dengan Allah? Setiap kali kita nak semayang, kita baca inna salati wa nasuki wa mahyaya wa mamati. Ya Allah, sesungguhnya aku ni hidup kerana kamu, mati kerana kamu, dan seterusnya semua aku buat kerja ni kerana kamu. Tapi tiba-tiba ada tak kita buat benda yang kita dah berjanji dengan Allah taat kepada kamu, tetapi banyak orang yang terlanggar. Jadi orang yang mencabuli perjanjian, dia punya ni layak, dia punya dilaknat. Yang kedua, hatinya dikeraskan. Jadi kalau kita ni rasa keras hati sikit dengan ayat-ayat Quran ni, keras hati dengan hukum-hukum Quran ni dan sebagainya, hecklah. Mana kita ni ada melanggar janji. Janji kita yang paling banyak tiap-tiap hari kita baca 7 kali, 5 kali. Itu pun kalau tak campur sunat. Kalau campur salat sunat lagi banyak kita janji dengan Allah. Tiba-tiba kita buat benda yang tak sepatutnya lah, mengikut perjanjian dengan Allah. Kita mati kerana Allah, hidup kerana Allah dan sebagainya, perbuatan kami, ibadah kami, semua kerana Allah. Tiba-tiba kita buat benda yang tidak yang Allah suruh. Jadi jaga-jagalah. Boleh jadi ayat ini ada kaitan dengan kita. Hati-hati. Sebab kita banyak janji dengan Allah. Jadi oleh kerana itu, jangan maksud orang Yahudi dengan Nasrani saja ayat ni. Kita kena tengok juga kepada kita sendiri. Boleh jadi kita terlibat dengan janji Allah yang tidak tunai ataupun yang kita langgar. Itu contoh yang ini contoh yang keempat, yang ketiga. Yang ketiga ni, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri disebabkan kamu menyembah patung. Sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri disebabkan kamu menyembah patung ataupun anak lembu. Jadi ini adalah perkataan daripada orang Muslim kepada orang yang menyembah lembu, ataupun kata daripada Allah, sesungguhnya kamu telah banyak menganiaya diri kamu sendiri. Maknanya Allah beritahu, innakum zalamtum anfusakum. Sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri. Apa sebabnya? Disebabkan kamu menyembah patung ataupun anak lembu. Patung anak lembu. Jadi bitikhazikumul ijlah. Jadi kamu menyembah anak patung itu adalah sebagai kata perbuatan yang zalim kepada diri kamu. Bukan zalim kat Tuhan. Tuhan tak ada apa-apa pun. Kamu nak sembah lembu ke, nak sembah apa ke, batu-batu ke, Tuhan tak ada zalim salah. Tapi kamu zalim pada diri kamu sendiri. Innakum zalamtum anfusakum. Jadi kamu ni adalah menganiaya diri kamu sendiri. Apa sebabnya? Bitikhazikumul ijl. Sebabnya kamu menyembah patung anak lembu. Jadi menyembah patung anak lembu itu satu benda yang zalim kepada diri kamu sendiri, kepada penyembahnya. Sebab apa? Sebabnya apa yang kamu nak minta dengan patung? Patung lembu sebagai contoh. Apa yang boleh dia bagi? Mata dia nak berkelip pun tak boleh.
Kalau atas kepala tu ada tai burung jatuh pun dia tak boleh nak bersihkan kepala dia. Jadi punyalah lemahnya patung tu kamu sembah. Jadi sembah tu penghormatan. Jadi kamu telah melakukan penzaliman kepada diri kamu sendiri kerana kamu menyembah patung. Jadi di sini B di sini adalah maksud dia kerana ataupun sebab. Tuhazik maknanya adalah kamu menyembah apa yang kamu sembah. Ijlah ni adalah patung yang patung anak lembu yang dibuat daripada tak kisahlah apa pun, daripada kurma ke, daripada batu ke, daripada apa sajalah, plastik ke, samalah. Plastik ke, patung ke, benda ke, sama. Asalkan kamu sembah dia, maka itu adalah kezaliman pada diri kamu. Kerana B di sini adalah kerana. Jadi kalau tak nak zalim, jangan sembah batu. Jangan sembah patung. Jangan sembah selain pada Allah. Kalau kamu sembah selain pada Allah, maknanya kamu zalim kepada diri kamu. Bukan zalim ke orang lain. Bukan zalim ke Tuhan. Tuhan tak ada apa-apa pun. Kalau kamu sembah tu, kamu tak sembah tu, Tuhan macam tu je. Dia tak akan jadi lebih agung ataupun lebih berkuasa. Kalau kamu sembah, kalau tak sembah, Tuhan tak berkuasa, tak. Ini zalim ke diri kamu. Jadi betapa bodohnya orang yang menyembah patung ataupun menyembah selain daripada Allah. Kerana perbuatan menyembah selain daripada kepada Allah itu adalah perbuatan menzalimi diri sendiri. Bukan malaikat yang zalim diri kita. Bukannya Tuhan yang menzalimkan kita, tidak. Tetapi diri kita sendiri yang menzalimkan diri kita kerana menyembah patung. Itu makna B. Bittikhazikum ijl. Dan ayat yang berikutnya, ayat Al-Kabut, ayat 40. Iaitu, maka masing-masing kami binasakan dengan sebab dosa. Jadi Tuhan beritahu bahawa orang yang dibinasakan itu kerana orang yang buat dosa. Jadi, fakulan ahadna bizambihi. Jadi, maka masing-masing, fakulah, masing-masing, ahadna, kami binasakan. Apa dia? B. Dengan sebab zambihi. Dengan sebab dosa mereka. Jadi, di sini Tuhan beritahu dah. Sebab seorang tu akan binasa, ataupun seorang tu akan masuk neraka, kerana sebab apa? Satu sebab je. Apa dia? Bizambihi. Kerana dosanya. Jadi kalau tak nak masuk neraka, hilangkanlah dosa ni. Buatlah benda yang tidak mendatangkan dosa. Mintalah ampun dengan Tuhan. Nak kata kita ni tak ada dosa langsung, tak boleh. Sebab kita sentiasa lemah dan sentiasa buat dosa. Jadi oleh kerana itu, dosa tak boleh. Maknanya mesti ada kat kita. Setiap orang mesti ada dosa. Jadi caranya kita bertaubat kepada Allah. Dengan taubat kepada Allah itu, semoga Allah memberikan keampunan. Dengan keampunan itulah maka kita boleh masuk syurga, insyaAllah. Jadi bizambihi, dengan menjauhkan membuat dosa. Jadi B di sini adalah dengan sebab. Jadi Allah menyeksa, membinasakan hamba-Nya yang kerana dia buat dosa. Kalau dia tak buat dosa, Tuhan tak akan binasakan dia. Tidak akan dicampak dalam neraka. Binasa dengan campak dalam neraka itu sama lah. Sama maksud. Sebab orang yang campak dalam neraka itu orang yang binasa. Orang yang hidup pun tidak, mati pun tidak. Antara dua. Itu satu seksaan yang sangat besar, sangat hebat, sangat seksa. Mati pun tidak. Hidup pun tidak. Nak kata hidup, dia duduk dalam api. Nak kata dia mati, dia masih hidup. Jadi, dia punya kesakitan tu akan rasa berterusan. Kalau mati, tak rasa dah. Jadi, oleh kerana itu, jangan buat dosa ataupun Tuhan beritahu kamu, jangan jauhkan daripada melakukan dosa. Apa-apa dosa lah. Sama ada dosa besar ke, dosa kecil ke, asalkan dosa, itu adalah
menyebabkan kamu dibinasakan. Jadi jangan ambil ringan dengan dosa kecil. Ini tak apa, ni dosa kecil je. Kita bukan pandang kecil dan besar dosa, tapi kita pandang siapa yang mengatakan itu dosa. Arahan siapa kata jangan buat benda yang sama ada kecil dosa atau besar dosa adalah benda Allah. Kalau dari Allah, semuanya benda besar. Walaupun dosa itu kecil, kita kena anggap dia besar kerana ini arahan daripada Allah. Oleh kerana arahan daripada Allah, yang kecil, yang besar, semuanya besar. Asal apa sebut dosa. Kerana sama ada dosa besar ke dosa kecil ke, dengan sebab dosa itulah maka Allah membinasakan seseorang itu. Oleh kerana itu, jauhkan daripada melakukan dosa supaya kita tidak diseksa di akhirat nanti. Jadi sebenarnya Tuhan beritahu mudah je nak masuk surga ni. Apa dia? Jangan buat dosa. Jadi buatlah pahala. Tak melakukan suruhan itu dosa. Melakukan keburukan itu pun dosa. Jangan buat apa yang Tuhan kata. Jangan. Itu jangan tinggal solat. Kita buat. Jangan buat benda yang haram. Kita tinggalkan. Jadi itu je cara nak masuk surga. Tidaklah susah. Malah kadang-kadang amalan orang tak beramal pun boleh masuk surga. Orang yang selamanya buat dosa tiba-tiba akhir hidupnya dia masuk surga. Dengan hanya contoh sebagai seorang perempuan yang selama-lama hidup dia buat dosa, tiba-tiba kerana dia buat pahala sikit je. Apa dia? Pahala dia adalah memberi minum anjing yang kehausan. Dengan sebab itu saja, maka dia dapat masuk surga. Hapuskan semua dia punya dosa. Jadi Tuhan beritahu kalau Tuhan dia akan binasakan seorang itu dengan sebab dosa. Tapi kalau dosa dia banyak macam mana pun, kalau Tuhan ampunkan, samalah juga dia tidak punya dosa. Itulah harapan. Okey. Dan contoh yang terakhir pada ayat Ali Imran 103. Maka jadilah kamu dengan sebab nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Fa'asbahtum binikmatihi ihwana. Ini dalam Ali Imran 103. Fa'asbahtum. Maka jadilah. Asalnya asbaha. Asbaha maknanya jadi. Fa'asbaha, maka jadilah kamu. Apa dia? Binikmatihi. Dengan sebab nikmat Allah itu orang Islam yang bersaudara. Jadi jadilah kamu orang Islam dengan sebab nikmat Allah adalah kamu bersaudara. Ini ayat yang betul-betul kena pada kita di kita orang Islam lah. Itu utamanya orang kita di Malaysia hari ni. Tuhan suruh kata kamu bersatu. Tapi banyakkannya sangat berkeinginan untuk berkelahi, untuk bergaduh. Sedangkan Tuhan kata fa'asbahtum binikmatihi. Maka dengan sebab nikmat, Tuhan bagi kita nikmat di Malaysia ni. Dan sepatutnya kita bersaudara antara sama kita sama lain. Tetapi sebaliknya, lagi banyak nikmat, lagi banyak dia punya perkelahian, pergaduhan dan sebagainya. Sehingga antara orang yang beragama, orang ustaz yang bertitel ustaz dan sebagainya, sama-sama ustaz pun nampak berkecenderungan untuk bergaduh. Jadi oleh kerana kita melanggar apa yang Tuhan beritahu, peraturan sepatutnya kita bersaudara, tapi sebaliknya berkelahi. Oleh kerana kita berkelahi, maka kelemahan akan mengikuti persaudaraan itu. Disebabkan kerana perkelahian, pergaduhan, menyebabkan kamu lemah. Apabila kamu lemah, kamu akan dipijak-pijak kepala oleh orang lain, orang yang bukan Islam. Jadi kalau kita nak jadi hebat, maka hendaklah antara saudara-saudara kita sesama Islam mestilah bersatu padu, mestilah seia sekata, mestilah patuh pada Allah semuanya. Siapa nak jadi orang Islam, mesti patuh pada Allah. Kalau kita patuh pada Allah,
maka Tuhan akan beri kekuatan. Tuhan akan beri jalan supaya kita ni dapat mentadbirkan negara ini dengan baik. Selagi kamu tak kembali kepada apa yang Allah hendak, kamu tak akan berjumpa ketenangan ataupun kebahagiaan yang hakiki ataupun nikmat Allah. Nikmat Allah. Jadi Tuhan sini fa'asbahtum. Kami jadikan kamu binikmatihi, dengan kamu dengan sebab kamu mentaati perintah Allah, maka kamu akan bersaudara. Jadi maknanya Tuhan beritahu, kalau kamu sekarang ni tidak menjadikan nikmat Allah itu untuk merapatkan persaudaraan, kamu akan hilang rasa persaudaraan itu. Sebagaimana yang berlaku di antara kita di Malaysia lah. Orang lain yang walaupun kafir, walaupun tak betul apa pegangan mereka, tapi oleh kerana mereka bersatu, maka mereka dapat kekuatan. Kita walaupun pegangan betul kepada Allah, tapi tak berpegang, menyebabkan kita hilang kekuatan, dan orang akan ambil alih pentadbiran negara ini mengikut kehendak dia. Jadi adalah sangat wajib kita menikmati nikmat Allah itu kita gunakan untuk mengeratkan persaudaraan, bukan untuk berkelahi, supaya kita dapat menguasai ataupun dapat melaksanakan Islam di tempat kita. Maknanya nak tunaikan Islam ni, kita kena bersatu padu. Kalau kita tak bersatu padu, maka kita tak ada kekuatan. Apabila kita tak ada kekuatan, tak usah sebutlah. Tak buat hukum hudud ke, hukum kesos ke, sekali tak ada. Tak usah sebutlah. Malah orang lain akan buli. Tanda halal pun orang buli. Ini pula dengan yang lebih besar dari itu. Jadi itulah dia maknanya B. B dalam ayat kita ni adalah bermaksud dengan sebab. Okey? Okey. Ada perkara berbangkit? Okey Ustaz, tak apa. Okey. Kalau okey, kita teruskan. Kita teruskan pada muka surat nombor 3. Muka surat sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga, iaitu menyatakan sumpah. Sumpah ni banyaklah kan. Kita tahu lah. Sumpah ni mulakan dengan B. Ataupun makna dia demi. Lil qasam, maknanya demi. Jadi sumpah ni bukan ba saja. Wa pun sumpah juga, ta pun sumpah juga. Jadi 3 huruf ini, ba, wa dan ta adalah maksud sumpah. Jadi ini ayat yang berkenaan dengan sumpah. Jadi maknanya ba tu maksud sumpah. Sambil berkata, siapa dia? Ahli sihir. Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya sudah tetap kamilah orang-orang yang akan menang. Jadi bersumpah ahli sihir tu kepada Firaun, demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya sudah tetaplah kami orang-orang yang akan menang. Jadi dia kata dia akan menang. Menang apa dia? Menang sihir. Sihir dengan lawan dengan Nabi Musa. Jadi Firaun kumpulkan orang ahli sihir di zamannya untuk melawan dengan Musa. Jadi Nabi Musa ni bukan ahli sihir. Nabi Musa ni Tuhan suruh jumpa Firaun, suruhlah. Dan ditunjukkan dia punya mukjizatnya. Dia katanya Musa ni sihir. Kemudian dipanggilnya ahli-ahli sihir yang termasyhur dengan ahli ilmu sihir dia. Maka lawan dengan Nabi Musa. Di mana janjinya apa? Kalau ahli sihir ini menang, maka mereka akan menjadi orang kanan kepada Firaun. Maksudnya orang yang dekat kepada Firaun. Itu kalau sekiranya menang. Jadi jawab ahli sihir ini kata, demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya sudah tetap kamilah orang-orang yang akan menang melawan dengan Nabi Musa. Jadi bi di sini biizzati, dengan kekuasaan Firaun.
Apa yang Fir'aun ada kuasa? Kuasa pemerintahan sikit sajalah. Tapi yang lain dia tak ada kuasa. Jadi, qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun. Sesungguhnya kami akan menang. Musa ni apa dia seorang, dia berdua je dengan Nabi Harun. Kita ni ramai lawan seorang. Jadi apa yang bimbangnya? Jadi dengan kekuasaan Firaun, dengan izzah, dengan kemuliaan Firaun, sesungguhnya kami akan menang. Jadi B di sini B dengan maksud sumpah. B izzati dengan ketinggian, keagungan Firaun. Sesungguhnya kami akan menang. Jadi akhirnya dia menang ke dia kalah? Akhirnya dia kalah apabila dicampakkan dia punya tali sihir tu ke atas ke tanah, maka dia menjadi bentuk macam ular. Ular yang bergerak. Sehingga Firaun sendiri pun takut kepada ular tu. Sehingga Nabi Musa pun takut Nabi Musa tu. Sehinggalah Allah beritahu, campakkan tongkat kamu sekarang. Sekarang tu tak adalah. Saya sebut itu, saya sebut je. Tapi bukan, tak ada kata sekarang tu. Maknanya Nabi Musa tunggu arahan daripada Allah. Jadi bila Allah kata campak je, dia pun terus campak. Bila campak je ular tu, dengan sendirinya dia bukan sihir. Tadi tu nampak macam ular. Tetapi ini ular sungguh. Ular, memang ular. Kalau dia patut, dia memang boleh mati semua. Jadi maknanya bukan dengan sihir, tapi dengan arahan Allah. Maka semua tali-tali yang dicampak macam ular tu ditelan oleh ular yang daripada tongkat Nabi Musa. Jadi yang kita nak ni adalah B tu. B itu adalah dengan ataupun sumpah. Kalau mereka bersumpah demi kemuliaan Firaun, sesungguhnya kami akan menang. Walaupun dia bersumpah, tapi dia tak menang pun. Tapi akhirnya dia menang dari segi akidah. Dia masuk Islam lah tu. Ramai-ramai itu dia punya ahli sihir tu. Bila tengok ular yang dicampakkan oleh Nabi Musa ni boleh menelan dia punya power sihir itu, maka mereka berkata, ini bukan sihir. Ini betul-betul punya kejadian ular, bukan sihir. Oleh kerana itu mereka mengikut Tuhan Nabi Musa dan Harun. Jadi marahlah kawan tu nak kalahkan Nabi Musa. Tiba-tiba dia pergi puji pula Nabi Musa. Dia beriman pula Nabi Musa. Oleh kerana itu bukan dia dapat jadi orang kanan, tapi sebaliknya dia dipotong tangan dia dan tangan kanan kaki kiri, atau sebaliknya kaki kiri tangan kanan dipotong. Tetapi mereka tidak takut kerana apabila mereka sudah nampak kebenaran dan kebenaran itu membawa kepada keyakinan yang sungguhnya, maka dia sanggup menghadapi ujian-ujian seperti potong tangan, potong kaki dan sebagainya. Tetapi ceritanya semua ahli-ahli itu adalah mereka Islam dan mereka masuk surga sebagai balasan daripada Allah Ta'ala. Jadi B di sini adalah demi kehebatan Firaun. Ini tak boleh kita bersumpah dengan ini. Tapi ini ayat Quran menunjukkan orang yang bersumpah itu orang yang tak betul. Mula-mula dia tak betul. Lepas tu bila dia tengok bahawa dia punya hasil sihir itu boleh ditelan oleh ular yang daripada Nabi Musa, maka dia bersumpah pula, demi Allah kami beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Harun. Jadi B itu adalah sumpah. Begitu juga contoh dalam ayat surah Sad ayat 82, iaitu Iblis. Iblis berkata,
demi kekuasaanmu, wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini iblis punya sumpah. Dia sumpah dengan kuasa Tuhan juga. Tetapi sumpah dia itu nak menyesatkan manusia. Sumpah yang balik kepada dirinya sendiri. Jadi iblis berkata, qala fa bi'izzatika la'uwannahum ajma'in. Jadi fa bi'izzatika la'uwannahum ajma'in. Iblis kata, demi kekuasaanmu, wahai Tuhanku, dia ngaku Tuhan, bukan tak ngaku Tuhan, tapi dia bersumpah pun atas nama Tuhan juga, dengan keagungan Allah, dengan kekuasaanmu ya Tuhan, wahai Tuhan, aku akan menyesatkan Yannahum maknanya akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi semua kita ni daripada zaman Nabi Adam sampailah kiamat, iblis adalah pengacau kepada keimanan kita. Dia akan semua kacau. Melainkan orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi dia sudah bersumpah, iaitu fa bi izzatika, dengan kemuliaanmu. Bukan sumpah main-main tu, dengan kemuliaan Allah dia bersumpah. Tapi sumpah ni yang tak bagus, iaitu aku akan menyesatkan mereka semua. Dan semua orang terlibat. Masuklah kita. Kita pun terlibat dengan sumpah iblis. Jadi kalau kita ikut cakap dia, ikut apa yang dia nak, ataupun ikut apa yang disuruh, kita ikut, maka kita sudah terlibat dengan sumpah iblis untuk merosakkan kita. Jadi untuk itu, kalau tuan-tuan ada buku yang bernama Talbis Iblis, eloklah baca supaya kita tahu apa cara iblis ni untuk menyesatkan kita. Kebanyakan cara sesatkan dia tu kita tak tahu, kita tak sedar. Rupa-rupanya dia menyesatkan kita. Jadi demi itu maknanya sumpah. Begitu juga dalam ayat surah Al-Qasas ayat 17. Iaitu ia merayu lagi, wahai Tuhanku, demi nikmat-nikmat yang engkau kurniakan padaku, peliharalah aku supaya aku tidak akan menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah. Ini Al-Qasas ayat yang ke-13. Jadi ayat ni ia merayu lagi. Ia merayu lagi itu siapa dia? Jadi kena buka Quran baru kita dapat. Wahai Tuhanku, demi nikmat-nikmat yang engkau kurniakan padaku. Jadi elok sumpah tu. Supaya aku tidak akan menjadikan penyokong kepada golongan yang bersalah. Jadi yang ini kita elok tengok dia punya ayat yang panjang, ayat yang memberikan makna yang betul. Iaitu ayat surah Sad, surah Al-Qasas. Al-Qasas ni surah yang keberapa? Tapi ni Al-Qasas 28 Ustaz. berapa? 28. 28. Al-Qasas. Ya. Ini. Ini. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Jadi ini adalah Musa yang berkata. Musa yang berkata pada Tuhan, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah engkau kurniakan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa.
Jadi ini adalah sumpah Nabi Musa kepada Tuhan bahawa dia tidak akan menolong orang yang berdosa. Kemudian ayat berikutnya, kerana itu jadilah Musa di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin semalam tu berteriak minta tolong kepadanya. Musa berkata kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat yang nyata. Jadi ayat ni adalah kata Musa kepada siapa? Kepada, kita tengok ayat ni sebelumnya. Dia kata, Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiayai diriku sendiri, kerana itu ampunkanlah aku. Maka Allah mengampunkannya. On the spot Tuhan telah beritahu ampunkannya. Sesungguh Allah, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi apa problemnya? Problemnya dia tumbuk orang Kristian. Dia nak meneraikan perkelahian antara golongan Yahudi dengan Kristian. Kemudian dia macam dikatakan tertumbuk ke atau bukan tumbuk nak bunuh lah, macam tumbuk barangkali tolak sikit jagalah. Dengan tolakan itu menyebabkan golongan Qibti itu, kaum Qibti di kaum Firaun itu mati kerana tolakan itu. Jadi dia dianggap sebagai telah membunuh. Jadi itu dikata, Musa kata sebenarnya dia bukan nak bunuh, dia cuma nak melalaikan perayaan. Jadi Musa kata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiayai diriku. Mana maknanya membunuh manusia itu. Oleh kerana itu ampunkanlah aku. Maka Allah ampunkannya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi maknanya dari segi dosa ini tak ada dosa dah. Sebab Tuhan dah ampunkanlah. Kemudian baru dia kata ini. Iaitu Musa kata, ya Tuhanku, demi nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku. Apa dia nikmatnya? Nikmatnya adalah di antara yang besar adalah Tuhan mengampunkan dosa dia. Aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang yang berdosa. Dan lepas ini dia tak akan lagi dah. Akan lagi apa? Membantu orang yang buat dosa. Jadi orang yang minta dia tolong tu sebenarnya dia orang jahat. Dia orang yang kaki pukul. Memang suka berkelahi. Jadi kali itu Musa tolong, orang tu mati. Jadi kali kedua pula dia minta tolong lagi. Jadi dia bersumpah dengan Allah, demi nikmat engkau ya Allah, aku tidak sekali-kali akan menjadi penolong pada orang yang berdosa. Jadi ayat demi ni tadi adalah ni bima. Bima pada ayat tu ada bima. Bima. Maksudnya dengan apa? Dengan apa nikmat yang engkau berikan pada aku tidak akan palan tidak akan aku nak menjadikan zahiran lil mujrimin, menjadi penolong kepada orang-orang yang berdosa. Orang yang berdosa itulah orang yang nak minta tolong dengan dia supaya kalahkan musuh dia. Walau dia tu kaki pukul, dia tu kaki kelahi. Jadi Musa telah bersumpah dengan Allah, Rabbi bima an'ama. Maknanya dia bersumpah dengan nikmat Allah. Ke atasnya dia tidak akan lagi menyebelahi pihak yang salah, yang jahat, yang mujrimin dan dosa. Ayat berikutnya untuk maklumatlah. Maka jadilah dia dalam kota ketakutan. Maknanya sesudah dia bunuh orang tu, ataupun orang tu mati kerana tolakan dia, maka Musa kata apa? Kerana itu jadilah Musa di kota itu masa takut dan menunggu-nunggu dengan khawatir. Yang pertama takut, yang kedua menunggu-nunggu dengan khawatir. Apa nak jadi lepas ni? Maka tiba-tiba orang meminta tolong kemarin, meminta pertolongan kepadanya lagi. Yang semalam dah tolong dah, menyebabkan orang tu mati. Ini dikelahi lagi. Dan diminta lagi Musa tolong.
Sedangkan Musa dah bersumpah tak akan tolong dah. Maka Musa berkata kepadanya, sesungguhnya kamu ini benar-benar orang yang sesat dan yang nyata. Semalam dah kelahi, aku dah tolong. Hari ini kelahi lagi, nak minta tolong lagi. Oh, taklah, kamu tak boleh nak tolong lah. Jadi Musa kata dia, sesungguhnya kamu ni benar-benar orang yang sesat, yang nyata. Malam dah kelahi, hari ini nak kelahi lagi. Dan minta tolong dengan dia lagi. Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh kedua. Jadi ketika Musa pegang siapa? Orang yang minta tolong tu. Orang yang minta tolong. Kedua, musuh kata, hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku? Bagaimana kamu Cameron telah membunuh seorang manusia? Hari semalam kamu dah bunuh, hari ini kamu nak bunuh aku pula. Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang negeri ini. Dan tidaklah kamu hendak menjadikan salah seorang dari orang yang mengadakan perdamaian. Jadi kamu ni musuh memang orang jahat. Malah nak bunuh dia, hari ini kamu cuba nak bunuh aku. Jadi kamu ni memang orang jahat lah. Orang yang suka berbuat jahat negeri ini. Dan tidaklah kamu menjadi salah seorang daripada orang yang mengadakan perdamaian. Panjang ceritanya lagi. Jadi maknanya yang kita nak tadi ayat tadi. Ayat yang Nabi Musa bersumpah tu. Ayat berapa tadi? Ayat berapa itu? 5. Ayat 17. Ayat 13. Ayat 17. Ayat 17. Ayat 17. Bima an'amta, dengan apa yang kau anugerahkan ke atas saya. Jadi bi ni adalah sumpah. Maknanya lepas ni dia tak akan tolong bagi orang yang buat dosa macam orang tadi. Orang yang minta tolong dengan dia supaya kalahkan musuh dia tu. Jadi dia telah bersumpah. Kali ini dia ajak lagi sekali. Hari semalam dah mati seorang, hari ini minta tolong lagi. Supaya dia bunuh pula orang yang kedua ni. Itulah timbul kata, semalam kamu dah bunuh, hari ini kamu nak bunuh pula. Maknanya cerita tu dah jadi viral lah. Mula-mula nak ingat bahawa cerita tu habis kat itu je. Rupa-rupanya dah jadi viral. Viralnya buktinya dengan kata orang yang berikutnya tu. Apakah kamu ni nak bunuh aku? Semalam kamu dah bunuh orang. Dia dah viral lah, maknanya bukan seorang yang tahu. Mungkin Firaun dah tahu. Bukan mungkin lah. Maknanya Firaun dah tahu. Jadi ba di situ adalah maksudnya sumpah. Adakah berbangkit? Kita kembali kepada apa kita yang data pada surah Al-Qasas ayat 17 ni. Jadi B di sini adalah demi. Demi itu adalah makna sumpah. Dan ayat yang terakhir ni surah Hijr. Surah Hijr. Ya, Hijr. Ayat yang 39. Iblis berkata, demi Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan aku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada anak Adam dan zuriatnya. Pada Adam dan zuriatnya. Surah Al-Hijr ayat 39. Qala ni Iblis kata. Ini dia bersumpah ni. Bersumpah mana? Sumpah kepada Tuhan. Rabbi bima aghwaytani. Demi Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan aku sesat. Ini dia bersumpah kepada Tuhan dengan menyebut nama Tuhan. Bima aghwaytani. Kerana kamu telah menyesatkan aku, maka demi sesungguhnya, lagi sekali, bima, kemudian aghwaytani lah. Ini adalah sejenis sumpah juga, tapi bukan dengan
B. La uzayyanna. Ini sumpah jugalah, tapi ini bukan sumpah dengan B, tapi ini ada dengan nun tanwin, ini menunjukkan taukid. Maknanya sesungguhnya. Maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya. Jadi cara dia beritahu pula, cara dia nak sesatkan umat manusia ni, umat Nabi Adam ni, dengan cara memberi perelokkan, memberi pandangan elok. Benda tu buruk, tapi dijadikan benda tu dia elok. Benda tu bukan jadi lokal ya, sudah jadi international. Benda tu sangatlah buruk, tak ada siapa mengatakan baik. Tapi Iblis jadikan benda tu nampak baik. Sebab Iblis dah bersumpah menjadikan benda yang buruk itu, demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat ni. Uzayyanna, segala jenis maksiat lahum ardi, di atas muka bumi. Jadi sumpah dia dalam bentuk bukan yang kita ni, yang kita ni adalah yang ini, ya Rabbi. Tapi B ni tak keluar lah. Rabbi, ya Rabbi, ya ni ya Rabbi. Kemudian B ni Rabbi maknanya wahai Tuhanku. Ya ni ada di sini. Ya tu yang menunjukkan ku. Kemudian B tu barulah sumpah. Bima, dengan apa engkau sesatkan kami. Awaitani, engkau telah sesatkan aku. Maka sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan juga zuriatnya. Jadi bukan dia kata dia bukan dia suruh kita beribadat, tapi dia memperelokkan benda buruk. Contoh macam LGBT sekarang ni, orang pandang beliau, orang pandang benda tu cantik. Malah dijadikan konsert pun, beribu orang datang tengok konsert orang LGBT ni. Jadi Iblis ni peranan tu. Jadi kalaulah sekiranya kita pergi ke tempat tu, makna sahlah kita ni telah pun disesatkan oleh Iblis, akan memperelokkan segala jenis maksiat. Segala jenis maksiat dia akan nampak cantik kepada manusia, zuriat ini. Jadi dengan itu, maka berjayalah dia. Melainkan orang yang takut pada Allah. Orang yang tahu yang ini adalah jenis perhiasan yang ditipu oleh Iblis pada kita. Li uzayyanna, maknanya aku memperelokkan. Walaupun tahu benda itu buruk. LGBT memang orang tahu buruk. Rasuah orang tahu buruk. Kemudian benda-benda itu semua orang tahu buruk. Tetapi saja diperelokkan, maka ramailah yang makan rasuah. Dah tentu itu orang yang dah terpengaruh dengan Iblis. Iaitu Iblis dah nampakkan cantik. Memperelokkan maknanya nampak elok segala jenis maksiat yang dihidangkan kepada Adam dan zuriatnya. Jadi B di sini, B sumpah. Kemudian yang terakhir sekali, yang bawah ni, billah. Dan yang bawah sekali. Aqsimu billahi wa ayatihi. Aku bersumpah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya. Ini bukan ayat Quran. Ini bukan ayat Quran, tapi uqsimu. Aku bersumpah. Billah. Jadi sumpah dia. Billahi. Billahi itu sumpah. Tallahi. Itu juga dia bersumpah. Ataupun dia boleh boleh ta, dan juga boleh juga 3 huruf tadi. Boleh huruf
Uqsimu billahi. Ba, kemudian malu. Dengan ba, dengan wa, dengan ta. Salah satulah. Jadi uqsimu, aku bersumpah dengan apa? Billahi, dengan nama Allah. Wa ayatihi, dan juga ayat-ayatnya. Aku bersumpah dengan Allah dan juga ayat-ayatnya. Ini bukan Al-Quran, cuma contoh saja. Contoh bersumpah dengan billahi. Ini adalah menunjukkan dia adalah sumpah saja. Maksudnya demi. Jadi itulah dia punya fungsi, 3 fungsi yang dapat kita sebutkan pada kali ini. Tadi ada lagi dah sebut 3, ada 9 lagi yang belum kita sebut, yang berbau maksud. Yang keempatnya berbau maksud perantaraan ataupun bantuan. Yang ini insyaAllah kita akan sambung minggu hadapan, insyaAllah. Minggu depan. Sebelum kita pergi sebelum kita tutup, adakah perkara berbangkit ataupun persoalan daripada kita bincang? Ada? Okey, Ustaz. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Ini 10, jadi minggu hadapan 17. 17 bulan. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu, ya Allah. Kami sentiasa memujimu, ya Allah. Kami meminta pertolongan dan meminta keampunanmu, ya Allah. Kami berlindung denganmu, ya Allah, dari kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang engkau beri petunjuk, ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami. Dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Amin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Rahim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-Mu yang keredai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami. Kurniakanlah pada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan apa yang Kau sediakan pada kami. Allah ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahu minkum. Minnakum takabaya karim.
InsyaAllah kita jumpa 17 hari 11. InsyaAllah. Okay, Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf.